menaiki taraf hidup rakyat dan juga barangan-barangan untuk keperluan rakyat lah, kos sara hidup rakyat dapat ditingkatkan, dan nombor satu, pendidikan ditingkatkan untuk pendidikan anak-anak anak-anak yang bersekolah. Harap ada bajet untuk anak-anak yang bersekolah kan, sebab anak saya pun dah sekolah dah tahun ni. Sekarang budak dari satu pun buku-buku banyak kan, dengan baju, kasut lagi semua. Macam anak kalau sekolah serentak sekali 3-4 orang kan, kita nakkan penambahan lah untuk orang yang ada anak lebih daripada seorang dua ni kan. Saya rasa untuk bajet tahun ni lah, bajet tahun ini kerajaan perlu berfokuskan kepada kos sara hidup lah. Memandangkan sekarang ni kita rakyat amat tertekan lah dengan kenaikan harga barang, kos utility lagi. Kami betul-betul berharap kerajaan memfokuskan kos sara hidup untuk kelangsungan harian. Okey, kalau boleh bagi kawasan luar bandar kan, sektor keterjaminan makanan tu pentinglah. Sebab sekarang kan isu harga barang mentah, ayam, telur semua naik. Fokus pada harga barang mentah tu lah untuk lebih murah. Ya, memang kos sara hidup adalah tumpuan bajet 2023 semestinya, namun kita harus pertimbangkan bagaimana ia akan dilakukan berikutan kenaikan harga di pasaran. Disebabkan kadar faedah yang semakin meningkat di Amerika Syarikat, maka seperti yang dikatakan oleh pakar ekonomi sebentar tadi, inflasi itu akan kita import sekali kerana kita pun berdagang menggunakan US dollar. Jadi ini adalah kenyataan yang kita tidak dapat elakkan. Bagaimanapun kita baru baca tadi isu harga sayur semakin berkurang. Ya, walaupun adalah kesan ada sedikit penurunan, tapi boleh jadi untuk beberapa bulan akan datang harganya akan naik kembali, sebab harga ni dia akan ada naik turunnya, dia fluctuate. Jadi kita nak mengetahui dengan lebih lanjutlah apakah antara inisiatif-inisiatif yang boleh diambil oleh pihak kerajaan menjelang pembentangan belanjawan 2023 nanti. Kita nak bersama dengan seorang tetamu di studio pada pagi ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu Profesor Mada Dr. Nolin Khalid selaku pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk bercakap berkenaan prabelanjawan yang merangkumi topik kita, iaitu kos sara hidup. Selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, selamat pagi Malaysia. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput saya untuk membincangkan sesi prabelanjawan dengan kos sara hidup. Okey, seperti yang kita tahu tema belanjawan pada tahun ini adalah Malaysia Madani, yang mana dalam belanjawan ini akan memberi fokuslah kepada hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Malaysia ini satu negara yang makmur dan sejahtera lah, dan berpandukan konsep-konsep madani yang telah digariskan. Jadi kita tahu ada 6 tonggak madani yang telah digariskan sebelum ini, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan juga ihsan, yang mana mengutamakan kesejahteraan rakyat dan berdasarkan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang lebih efisien lah. Dan penambahbaikan utama yang dijangkakan dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat nanti, saya jangkakan lebih kepada melihat langkah Malaysia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah kita capai sebelum ni. Kalau kita tengok pada statistik tahun 2022 sebelum ni, kita mencapai 8.7% kadar pertumbuhan, dan kita harap kita boleh mencapai sekurang-kurangnya 50% daripada kadar pertumbuhan tahun sebelum ini, iaitu saya jangkakan dalam lingkungan antara 4.4 ke 4.8% kadar pertumbuhan, dan unjuran ini agak realistik lah, sebab kita kena ambil kira juga keadaan tekanan ekonomi semasa, yang mana kita tengok ekonomi global agak perlahan dan juga tekanan inflasi yang agak tinggi lah. Jadi kalau kita lihat belanjawan ni akan melakukan penambahbaikan lah daripada belanjawan yang telah dibentangkan pada tahun lepas oleh kerajaan sebelum ni, pada Oktober terlepas, dan of course beberapa program ataupun projek akan distrukturkan semula berdasarkan keadaan semasa. Jadi kalau kita tengok macam isu yang menjadi perhatian lah kepada ekonomi sekarang adalah isu berkenaan kos sara hidup, dan of course akan dilakukan beberapa insentif ataupun bantuan yang akan memberikan bantuan yang secara holistik kepada kumpulan berpenduduk
berpendapatan rendah B40 dan M40. Selain daripada subsidi bersasar, isu berkaitan dengan mengurangkan juga jumlah hutang kerajaan tadilah. Baik, Datuk Seri Anwar Ibrahim banyak memberi tumpuan kepada menstruktur semula subsidi, terutama sekali untuk golongan atasan T20 dan ke atas. Jadi bagaimana agaknya penstrukturan ini akan membantu golongan rakyat yang terletak dalam kategori B40, M40 dan sebagainya untuk mendapat imbuhan dan juga mendapat manfaat daripada penstrukturan semula dan lantas mengurangkan kos sara hidup mereka. Okey, baik. Betul Mr. Terence, saya rasa kita kena menggantikan balik subsidi itu dengan satu struktur baru yang mana dapat membantu kepada golongan yang lebih memerlukanlah. Kalau kita tengok subsidi pada tahun sebelum ni yang menelan belanja lebih kurang 80 bilion yang mana banyak subsidi, terutamanya subsidi minyak didapati oleh golongan yang berpendapatan tinggi. Yang mana kajian Bank Negara contohnya memberi data sebanyak 42% daripada jumlah subsidi minyak yang diberikan adalah diperolehi kepada golongan top 40% sajalah. Dan hanya 4% saja kepada golongan 20% ke bawah. Sebab mereka ni biasanya memakai kenderaan yang seperti motosikal, jadi dia tak banyak menggunakan subsidi tersebut. Jadi jika kita dapat lihat pula dari segi syarikat-syarikat logistik yang banyak menggunakan diesel untuk urusan aktiviti logistik mereka, dan ini juga memberi kesanlah kepada jumlah subsidi yang digunakanlah. Dan pada pandangan saya, kalau kita boleh gantikan jumlah subsidi petrol itu kepada golongan yang lebih memerlukan dalam bentuk insentif tambahan bayaran tunai, ini dapat membantukan lebih kepada golongan yang lebih memerlukanlah. Sebagai contoh, kalau kita dapat tingkatkan harga minyak tu sebanyak 10 sen, kita dapat menjimat sebanyak 1 bilion. Tetapi kalau kita tingkatkan lagi harga minyak kepada 20 sen, maksudnya subsidi dikurangkan 10 sen, 20 sen, kita dapat tingkatkan penjimatan sebanyak 22 bilion. Dan daripada 2 bilion tu, kalau kita bagi kepada golongan yang lebih memerlukan, iaitu golongan berpendapatan rendah, termasuklah golongan M40 sendiri. Sebab kita tahu M40 juga agak struggle lah untuk hidup. Sebab kalau kita tengok, kalau golongan M40 tu yang ada anak sampai 6 orang, 8 orang, mereka juga agak susah. Jadi kita juga wajar untuk bantu mereka lah, dengan insentif bayaran tambahan tunai yang sesuai. Jadi walau bagaimanapun kita kena fahamlah risiko untuk menstrukturkan semula subsidi ini sebagai subsidi yang sasar agak berisikolah dengan survival keadaan politik sekarang. Sebab bila kita naikkan harga minyak, of course harga barang akan naik, dan masa tu peniaga pun akan ambil kesempatan lah untuk meningkatkan harga, dan akhirnya kesannya kepada rakyat jugalah. Jadi itu adalah pilihan yang harus dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Menaikkan harga minyak mungkin akan memberi keuntungan sedikit untuk rakyat pada satu ketika, namun apabila kitaran ekonomi berjalan, harga barang akan terkesan oleh kenaikan harga minyak yang sama. Memang itulah situasinya, naik harga minyak, naik harga makanan dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang perlu dipertimbangkan oleh pihak kerajaan untuk memastikan agar penstrukturan semula ini akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Selain daripada itu juga, bila kita bercakap berkaitan kos sara hidup ini, antara perkara yang kita boleh sentuh adalah berkenaan dengan harga barang mentah. Ya, tadi kita kongsikan harga sayur sudah menurun, tapi sebelum ini apabila kita dilanda oleh inflasi, banyak langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan, umpamanya memberhentikan ekspor telur. Antaranya juga beberapa bulan selepas itu, apabila telur kembali agak stabil, kita cuba untuk mengimport pula telur daripada negara. Banyak inisiatif telah diambil. Sejauh mana pengawalan harga bahan mentah ini boleh membantu untuk sekurang-kurangnya membantu kos sara hidup, terutamanya mereka yang berada di golongan B40 ni, Doktor? Okey, secara umumnya kalau kita lihat harga bahan mentah memang sangat mempengaruhilah harga barang akhir. Jadi kita perlu kawal lah. Kalau kita tengok daripada indeks harga pengeluar misalnya, walau bagaimanapun dia menunjukkan statistik yang menurun daripada tahun lepas, tapi ia tidak ditafsirkan dengan harga akhir yang diterima oleh pengguna. Kenapa itu berlaku? Sebenarnya ada banyak faktor lain lah. Jadi pada pandangan saya, ya betul, harga barang boleh dikawal melalui beberapa kalau
melibatkan aktiviti pencatutan. Kalau peniaga suka hati menaikkan dengan meningkatkan harga, mendapatkan untung berlebihan, ataupun dengan cara yang tidak sepatutnya, kerajaan boleh campur tangan. Tetapi kalau ada faktor luaran yang tidak dapat dikawal, misalnya faktor-faktor makro dari luar, jadi kerajaan perlu campur tanganlah dengan memberikan subsidi kepada pengguna tadi. Dan ini akan memberikan implikasi yang negatif kepada kedudukan kewangan negara. Tetapi ini hanyalah bersifat jangka pendek. Jadi penyelesaian yang bersifat lebih kepada jangka panjang adalah menambah alternatif penawaran bahan mentah, iaitu kalau boleh cari bahan pengganti yang sesuai, yang dapat menggantikan bahan mentah yang lebih tinggi tadi. Dan kalau boleh dapat dikeluarkan dalam negara kita lah, sebagai contohnya macam input makanan kepada ternakan ayam tadi. Kalau kita boleh keluarkan sendiri dan kita boleh kawal harga bahan mentah dan seterusnya, akan dapat mengurangkan harga barang akhir tadi. Naiklah harga barang setinggi mana sekalipun, kalau gaji pun naik pada tangga dan tahap yang sama, sudah pasti rakyat tidak akan merasa beban kenaikan harga barang seperti mana yang kita alami sekarang. Namun tangga gaji dilihat tidak berubah. Tidak banyak berubah sejak tahun 1990-an sebenarnya. Jadi walaupun kita telah naikkan kadar gaji minima kepada RM1,500, namun kesannya kepada semua tangga gaji yang lain tidaklah terasa dengan ketara. Dan apakah yang boleh dilakukan oleh bajet ataupun belanjawan negara dalam membantu untuk rakyat mencapai satu tahap gaji yang lebih tinggi? Benar, saya sangat bersetujulah dengan isu yang ditarakan. Saya rasa salah satu perkara yang penting ialah kenaikan gaji lah. Sebab kalau kita tengok kuasa beli pengguna bukan saja ditentukan oleh harga barang itu sendiri, tetapi pendapatan yang diperolehi lah. Kalau harga barang naik tetapi jumlah pendapatan meningkat dengan kadar yang sama ataupun lebih, kita tak ada masalah dari segi peningkatan harga barang. Kalau kita tengok itu yang berlaku di negara-negara maju kan. Peningkatan pendapatan itu lebih tinggi daripada peningkatan harga barang. Dan tetapi di Malaysia ni, kenaikan harga barang ni tak boleh kita elakkan lah. Contohnya kalau kita tengok bila peniaga tadi nak menetapkan harga, mereka perlu tertakluk kepada kos pengeluaran. Di mana kos pengeluaran ni sentiasa meningkat dari tahun ke tahun, disebabkan kalau kontrak pun sewaan ataupun kita punya bahan mentah yang sentiasa meningkat daripada tahun ke tahun. Dan salah satu cara yang paling baik adalah meningkatkan pendapatan tadi. Dan of course meningkatkan pendapatan tu perlu bergantung pada tingkat produktiviti. Jadi soalannya, bagaimana belanjawan tadi boleh meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan produktiviti pekerja tadi. Antaranya, saya rasa kerajaan perlu meningkatkan produktiviti pekerja dengan cara kita memberikan reskilling ataupun upskilling jawatan pekerja tadi, dan supaya dia boleh mencapai satu tahap yang boleh meningkatkan produktiviti mereka dan seterusnya meningkatkan gaji yang diterima lah. Dan kalau kita nak tengok belanjawan akan dibentangkan pada Jumaat ni, 24 Februari. Tetapi Menteri Ekonomi pada Februari yang lepas telah mengumumkan akan melancarkan inisiatif pendapatan rakyat IPR pada 26 Februari depan, iaitu selepas daripada belanjawan tu. Jadi kita akan lihatlah bagaimana kerajaan memikirkan macam mana untuk tingkatkan pendapatan rakyat. Itu memang antara hasrat yang diutarakan oleh Menteri Kewangan apabila beliau memegang portfolio tersebut. Katanya perkara pertama yang ingin dibincangkan yang berkaitan dengan pendapatan rakyat, gaji yang sepadan dengan pendidikan yang diperoleh oleh graduan-graduan kita. Kita tak mahu ada lagi underemployment atau mismatch dengan skill-skill yang mereka ada. Kita mengharapkan sesuatu hasil yang lebih positif daripada pengumuman tersebut. Selain daripada itu juga, kita nak bincang berkenaan dengan, tadi pagi kita ada kongsi doktor berkenaan dengan simpanan KWSP masyarakat Malaysia yang sangat rendah disebabkan oleh pengeluaran yang mereka buat sebelum ni. Kita faham disebabkan oleh pandemik dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak perlu menyeimbangkan tabungan kita dan juga kos sara hidup yang begitu tidak stabil sekarang ini, dengan gaji ni yang tidak mencukupi. Bagaimana untuk mereka menabung dan dalam masa yang sama terpaksa melakukan ataupun mengeluarkan duit dengan perbelanjaan harian dan sebagainya. Mungkin ada sedikit nasihat ataupun tip-tip yang boleh dikongsikan oleh doktor sendiri. Okey, saya rasa kita tak boleh terlalu bergantung kepada pendapatan daripada KWSP lah, pengeluaran KWSP, Jadi kalau kita terlalu banyak, dia isu antara hidup sekarang atau hidup kemudian lah. Okey. So kalau kita terlalu banyak mengeluarkan pendapatan sekarang, saya bimbang pada waktu kita berumur nanti, semasa selepas kita bersara, kita akan ada masalah untuk menampung pendapatan kita lah. Jadi saya rasa kerajaan perlu melakukan sesuatu lah untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Dan
kita tengok belanjawan ni pun dia bersifat jangka pendek yang menyokong sasaran keseluruhan kerancangan Malaysia 5 tahun. Jadi saya harapkan belanjawan ni tadi selain daripada inisiatif yang telah diumumkan seperti menu rahmah, sasaran cukai taksiran yang dikurangkan, ataupun kalau baru-baru ni kita tengok sumbangan tunai ramah juga dah diberikan kepada golongan yang memerlukan, yang telah memanfaatkan lebih kurang 8.7 juta golongan B40. Jadi belanjawan ni perlu diperkemaskan lagi supaya dia dapat diperluaskan konsep dia, supaya dapat pergi kepada semua aspek kos sara hidup tadi. Antaranya macam kalau kita tengok dari segi isu berkaitan dengan makanan asas, bagaimana kita nak pastikan ketersediaan bahan mentah itu adalah sedia, kan, dapat pastikan harga itu lebih murah. Yang kedua adalah dari segi pembiayaan perumahan, bagaimana kerajaan dapat membangunkan konsep ramah dengan bekerjasama dengan bank-bank. Yang ketiga dari segi pengangkutan awam, bagaimana kita dapat menyediakan tambang yang lebih munasabah kepada rakyat supaya dapat bekerjasama dengan penyedia pengangkutan. Dan juga pendidikan, bercakap pendidikan yang berkualiti daripada prasekolah sehinggalah ke peringkat universiti. Tak dilupakan juga perubatan lah, kad hibah, takaful dan sebagainya. Jadi kerajaan perlu fikirkan sesuatu supaya rakyat tadi tidak mengeluarkan KWSP mereka, dan mereka perlu dibantulah dengan keadaan yang sewajarnya untuk mengurangkan kos sara hidup tadi. Sebenarnya jumlah simpanan KWSP agak membimbangkan. 68 sen sehari saja untuk dibelanjakan selepas bersara adalah sesuatu yang mustahil sebenarnya untuk kita bayangkan. Jadi kepada para pencarum KWSP, harap bersabar kerana pada ketika ini jumlah simpanan adalah sangat kurang dan kita perlu memberi satu ruang untuk simpanan itu kembali pulih. Jadi janganlah terlalu mendesak supaya mengeluarkan KWSP dan sebagainya, kerana ia akan memberi kesan kepada hari tua anda nanti. Dan seterusnya untuk belanjawan yang bakal dibentangkan ini, apakah tumpuan dan fokus yang ingin dilihat, terutama sekali untuk pembangunan wanita yang merupakan satu aspek penting juga dalam belanjaan kerajaan pada belanjawan-belanjawan sebelum ini, kerana apabila wanita berjaya, masyarakat pun berjaya. Apakah fokus khusus yang ingin Dr. lihat untuk golongan wanita dalam belanjawan kali ini? Okey. Ni soalan ni sebab saya wanita. Alright. Sebenarnya kalau kita tengok, kalau dalam bajet sebelum ni wanita tak pernah dipinggirkan lah. Wanita sentiasa dalam agenda dalam belanjawan. Dan kalau kita tengok secara statistiknya, kebanyakan wanita ni ramai juga yang bekerja sendiri dan ramai juga yang dah masuk ke dalam sama ada jawatan kerajaan ataupun swasta. Dan pelbagai inisiatif yang telah diberikanlah untuk beri peluang kepada wanita untuk lebih berkejaya. Dan dalam masa yang sama, kita juga tak lupakan isi rumah yang tadi yang juga ingin menjana pendapatan. Jadi saya rasa kerajaan perlu membuat sesuatu juga kepada golongan wanita yang bekerja sendiri ni dengan cara menyediakan platform ataupun ruang modal yang sesuai untuk mereka memulakan perniagaan dan seterusnya meningkatkan pendapatan keluarga jugalah. Jadi saya rasa wanita tak patut dipinggirkan, kerana wanita juga adalah sekumpulan rakyat yang pentinglah untuk ekonomi. Apa pandangan doktor berkenaan dengan peningkatan pelaburan asing yang dikatakan boleh membantu untuk meningkatkan kos sara hidup? Ya, kita kena faham pelaburan langsung asing ni adalah salah satu komponen dalam aggregate demand ataupun kita punya permintaan aggregate. Jadi kalau kita dapat tingkatkan permintaan aggregate, sudah tentu kita punya tingkat pendapatan juga akan dapat ditingkatkan. Jadi tingkat pendapatan yang dapat ditingkatkan itu dapat ditaksirkan kepada dalam bentuk pendapatan yang diterima oleh rakyat tadilah. Jadi kalau kita dapat tingkatkan lebih banyak pelaburan langsung asing ke dalam negara kita, lebih banyak syarikat dapat dibina di Malaysia dan akhirnya akan memberi lebih banyak peluang perniagaan yang seterusnya akan meningkatkan pendapatan mereka. Jadi ini sangat penting memandangkan tahap kadar pengangguran kita, terutamanya selepas pasca pandemik ini agak rendah. Jadi kita perlu pastikan kita sentiasa meningkatkan pelaburan langsung asing daripada negara luar. Dan isu berkenaan pelaburan langsung asing ini juga perlu mengambil kira pelaburan langsung asing yang berbentuk hijau lah, iaitu green investment. Sebab kadang-kadang ada juga yang datang tetapi masih membuat meningkatkan kadar kerosakan environment lah. Jadi saya rasa kita kena ambil kira juga perkara itu. Baik, terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Banyak lagi untuk kita bincangkan sebenarnya dari segi belanjawan. Namun kita akan cuba beri tumpuan kepada
kepada wishlist anda juga pra-belanjawan perbincangan-perbincangan yang akan menyusul dalam program Selamat Pagi Malaysia selepas ini akan menjurus kepada pembentangan pada 24 hari bulan Februari nanti. Jadi ikuti bersama apakah mungkin harapan daripada rakyat dan juga bagaimana pakar-pakar ekonomi kami akan membantu untuk mengurus persepsi anda dan juga realiti di pasaran yang sedia ada. Okey, seterusnya kami nak bawa anda ke Met Malaysia untuk kita tinjau atau mendapatkan